random dengan profile yang sedia ada. Kalau buat dalam profile tu ada banyak user, nanti cikgu boleh tersalah buat kelas. Cikgu dah siap-siap buat kelas yang cantik, tiba-tiba bila nak invite murid cikgu tak boleh masuk kerana cikgu rupanya buat kelas guna ID Gmail. Jadi tak boleh masuk. Ya. Jadi itulah problemnya bila kita tak buat profile. Ada ramai yang PM saya, kenapa saya tak boleh invite? Cuba cek balik ID apa yang cikgu pakai. Rupanya dia pakai ID Gmail. Jadi kita dah buat separuh kelas, terpaksa buat kelas baru. Kita tak boleh buat kelas, tak boleh ambil kelas yang lama tu masuk dalam ID baru, tak boleh. Baik, okey. Semalam ada rekod, semalam kita letak dekat ni. Kita letak dekat dalam ni kan, material kan. Mana saya diletak dalam grup kelas. Kelas GC yang Nogori 9. Baik, okey, boleh kita teruskan. Malam kita dah selesai buat profile. Hari ni kita pun nak mulakan GC. Kita nak mulakan GC. Okey, saya akan ambil satu ID saya. Nanti saya show Cikgu dah letakkan bookmark. Semalam saya ada juga bagi panduan macam mana nak buat bookmark apa? Bookmark Google Classroom dengan buat bookmark menu guru kan? Menu guru. Kita boleh mula sekarang. Masing-masing boleh yang guna laptop boleh buka profile yang ID MOE. Ini saya buka profile saya, ID ni, Y ni. Profile ni kita panggil profile semalam, dah belajar profile MOE dan saya juga letak dah siap-siap kat sini bookmark saya, tak payah pergi merayau-rayau dulu baru masuk kan. Jadi kita klik ke sini, ke bookmark ni, terus dia masuk ke Google Classroom kan. Jadi inilah kelas yang paparan utama dia ialah classes. Kita panggil dia classes. Classes ni tempat untuk paparan kelas-kelas yang kita dah create, yang kita dah bina, dan juga kelas-kelas yang kita join daripada kelas orang lain. Contoh yang ini kita tengok ni macam ni, kelas matematik tahun 6 ni. Ini saya join kelas orang lain. Tanda kita join kelas orang lain, dia ada gambar orang macam ni. Kat depan ni gambar orang ni macam profile ni. Ada gambar orang, ini kita join kelas orang. Kita join kelas orang sebagai murid. Yang ini kita tengok, ini ada satu lagi button, kita panggil dia button bubble. 3 bubble ni, klik sini. Kalau macam ni memang sah kita masuk kelas ni sebagai murid. Sebab dia ada 2 saja option. Pertama move, yang kedua unenroll. Itu maksudnya kita sebagai murid. Walaupun jasad kita sebagai cikgu tapi kita masuk dalam ni sebagai murid. Yang ini pula ini adalah kelas. Nampak ini adalah kita sebagai cikgu dalam kelas ni. Tapi kita tak dapat bezakan yang ini adakah ini kita yang create ataupun orang cikgu lain yang create. Kita hanya jadi co-teacher. Macam mana kita nak tahu kita sebagai co-teacher? Kita klik kat sini 3 butang more ni, butang bubble ni. Nampak kalau ada perkataan leave class, perkataan leave class ni maksudnya kita adalah co-teacher. Kita adalah co-teacher. Kita hanya masuk kerana cikgu ni invite kita untuk jadi co-teacher. Jadi dia ada satu lagi button kat sini, leave class. Kalau kita dah tak nak duduk dalam kelas ni, kita boleh leave class. Itu satu. Yang lain-lain ni saya tak sentuh lagi. Ini bila dah selesai satu bab baru kita
Video Okay. apa nama? Okay, kalau yang move ni dia bergerak ke depan. Tentulah kita nak move dia kan. Nak pergi letak kat mana. Dekat mana, to end ataupun nak letak depan. Letak sini dia bergerak. Itu move. Itu move. Ini dah jadi kelas lain ni kat sini. Okay, yang lain ni nanti edit, copy, archive ni nanti. Okay, kalau kelas kita yang kita buat, ini pun sama. Saya tunjuk kelas yang kita buat. Okay, bila kelas yang kita buat dia tidak ada perkataan leave class. Ini kita owner. Kita adalah owner bagi kelas ini. Nampak macam sama dengan kelas lain tapi perkataan leave class tu tak ada kerana kita adalah owner kelas. Kita tak boleh leave kelas. Okay, itu saya beritahu sedikit tentang paparan muka depan ni. Okay, kalau yang cikgu punya masih kosong, maksudnya cikgu belum create apa-apa kelas. Tapi pastikan dulu yang cikgu punya ID kat sini betul-betul ID MOEDL. Ataupun kalau nak guna ID e-didik, ID e-didik. Ataupun kalau cikgu pakai gmail.com, itu akan menyebabkan cikgu tak boleh invite siapa-siapa dalam kelas cikgu kecuali yang murid mempunyai gmail.com juga. Sama juga kalau kita guna ID MOEDL, kita hanya boleh invite murid daripada MOEDL. Cuma kecuali ID e-didik dia boleh invite dari pelbagai domain. Yang ini kita panggil dia domain. Jadi tengok betul-betul sebelum mula kelas, betul tak ini ID yang kita nak pakai. Tapi kalau cikgu dah betul-betul buat profile, dia tak pergi ke mana-mana lah. Inilah dia ID sebab kita tidak ada lain-lain ID dalam ni. Yang selalu berlaku tu sebab apa? Dia add account kat sini. Bila dia add account kat sini, dia tambah lagi satu account. Add lagi, tambah lagi satu account. Itu yang menyebabkan kita tersalah buat kelas dalam ID yang kita tak nak buat. Kita terbuat kelas dalam ID yang salah lah. Okay, itu jelas. Ada pertanyaan? Ada? Ada tak nak tanya? Tak ada Okay, kalau tak ada, saya terangkan sikit lagi. Ini paparan depan, kita kena kenal paparan depan ni, kita panggil dia classes. Butang utama yang kita nak kenal, ini butang 3 garis ni, kita panggil dia butang, saya suka panggil dia butang hamburger. Butang hamburger ataupun butang untuk penetapan kelas. Kita klik sini dia keluar. Butang hamburger kita panggil. Okay, ini adalah untuk tetapan kelas. Kita tengok kelas kat sini, di bawah ni yang kita enroll, enroll ni kita sebagai murid. Di hujung sini ada archive kelas, kemudian di bawah ni ada setting. Yang atas ni adalah semua kelas kita mengajar. Sama ada kelas yang kita buat ataupun kelas yang kita join sebagai co-teacher. Perkataan to do tu adalah apa yang kita kena buat lah, to do. Ini to do, to do. Apa yang kita nak kena buat. Enroll ni maksudnya, enroll adalah kelas yang kita join sebagai murid. Jadi kita tengok ada kalender. Ini kalender kena belajar peringkat. Mana kita tak sentuh lagi pasal kalender kat sini. Kita tutup butang ni. Jadi you kena ingat butang yang selalu kita pakai yang ini. Kemudian yang kedua ialah butang tambah. Butang tambah ni yang pertama kena klik dia untuk join kelas ataupun create kelas. Kalau nak buat kelas, kita create kelas. Kalau kita nak join kelas sebagai murid, kita klik sini. Kalau nak jadi cikgu dalam kelas orang lain, itu cikgu tu yang kena invite. Kita tak boleh pakai join. Bila pakai join, automatik kita akan jadi student. Ini butang ni. Ingat, butang tambah ni hanya ada pada paparan classes. Paparan classes. Kemudian ini ada butang Google Apps. Google Apps ataupun butang waffle, boleh panggil macam-macam lah. Bila sebut waffle tu nampak sikit macam waffle, tapi sebenarnya adalah Google Apps. Kita klik sini, kita boleh akses ke mana-mana aplikasi Google yang lain. Boleh akses banyak lagi, Drive, Gmail, Doc, Sheet, ni semua
adalah hutang Google, Google Apps untuk akses ke mana-mana Google Apps yang lain. Okay, faham ya? Okay, bila kita nak buat kelas, mula-mula sekali ialah kita nak buat kelas. Hari ni kita nak belajar buat kelas. Berapa orang yang dah ada banyak kelas dalam ni? Ataupun kosong, tak pernah buat apa-apa? Dah ada ke belum? Senyap. Dah ada Boleh Ada. Dah ada. Ada yang tak ada langsung kelas. Semua orang dah ada kan? Sebab tak ada yang jawab tak tu. Dah ada berapa orang ni? 46 orang. Okay, jadi kelas yang cikgu bina tu mungkin kelas yang dah ada murid kan? Okay, mungkin kelas yang dah ada pun cikgu belajar dulu. Tapi hari ni kita buat lagi sekali kelas khas untuk yang kita belajar hari ni. Ya? Ini kelas try je untuk kita try apa yang kita boleh buat dalam tu. Kalau cikgu dah belajar mungkin cikgu lupa, cikgu tanya balik ataupun cikgu ada tertinggal apa cara yang masa cikgu belajar tu tak dijelaskan dengan detail. Okey, jadi hari ni kita nak buat kelas, satu kelas. Okey, satu kelas, jadi kita klik butang tambah ni, kita pun create kelas. Okey, boleh buat sama-sama. Kalau yang pakai phone tu bolehlah ambil note dulu. Okey, class name memang nama kelas lah. Okey, semalam ingat tak saya jelaskan bahawa ada beberapa jenis cadangan kelas yang cikgu boleh buat. Cikgu boleh buat kelas by topik, cikgu boleh buat kelas by subjek, cikgu boleh buat, kalau cikgu guru kelas, cikgu boleh buat kelas guru kelas, ataupun satu lagi ialah guru subjek yang membuat kelas untuk satu aliran. Guru subjek yang membuat kelas untuk satu aliran. Okey, jadi itu 3 jenis cadangan kelas. Hari ni kita hanya nak buat kelas ikut subjek. Ikut subjek. Okey. Jadi kalau ikut subjek, saya suka, kalau versi saya suka cadangkan, letakkan dulu nama kelas, letakkan dulu nama subjek kat depan. Contoh hari ni kita nak belajar bahasa Melayu. Letakkan dulu nama subjek, kemudian letak kelas, nama kelas. Contoh 6. Belajar 6 apa? 6 biru. Kalau saya suka letak macam tu lah. Ada yang suka letak 6 biru dulu kat depan, barulah bahasa Melayu. Itu terpulang pada cikgu, tak ada salah siapa-siapa. Cuma dia akan, sama ada murid itu mudah cari ataupun susah nak cari, itu saja. Okey, section ni kita boleh letak macam-macam, tak nak letak pun boleh, tapi biasanya saya suka letak tahun. Okey, letak tahun. Okey, jadi kita tahu ini kelas bahasa Melayu untuk darjah 6 pada tahun 2020. Kemudian tulis balik kat sini subjek. Sebab yang subjek ni memang tak nampak pada paparan depan. Okey. Paparan depan yang kita tengok classes ni dia tak nampak pun subjek. Jadi sebab tu kita tulis. Kalau paparan budak depan macam ni lah juga. Sebab tu saya suka tulis subjek kat sini. Subjek yang dalam ni pun tulis lagi sekali. Room ni ini kalau di kelas, di sekolah biasa kita kelas lah kan. Tapi macam subjek-subjek tertentu macam RBT, music, sains, dia kita belajar dekat bilik-bilik kan. Kalau bahasa Melayu ni dia tak ada bilik ya. Cuma kadang-kadang ada bilik makmal bahasa. Itu boleh letak. Tapi tak nak letak atau letak itu terpulang. Okey, sebab di negara Eropah sana, dia style kelas dia ikut kelas kan, ikut cikgu. Jadi cikgu tu duduk kat bilik mana, dia pergi ke bilik tu. Jadi itu dia sediakan masuk room kat sini. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Okey. Kemudian kita akan create. Kita create. Jadi dia pun membuat satu kelas kat kita dah. Siaplah kelas.
kelas ni tidak ada penghuni, tidak ada budak, kosong. Jadi sebelum kita invite budak, kita setting dulu siap-siap. Kita belajar apa yang ada dekat paparan kelas. Ya. Okey, kita pergi, kalau nak pergi paparan tadi, pergi ke mana? Nak pergi ke classes, pergi ke mana? Pergi ke hutang hamburger ni, masuk balik classes. Okay? Okay. Ni paparan yang pertama kita tengok, ini adalah stream. Stream ni sebenarnya ruang untuk kita berkolaborasi dengan murid. Kita boleh post something dekat wall. Contoh hari ni hari birthday anak murid kita ucaplah kat sini. Macam kita guna FB lah. Ya, itu stream. Kita bersembang kat sini dengan anak murid kita. Ya. Di sini juga kalau kita buat kerja, bagi kerja sekolah, classwork apa, dia sebenarnya kita boleh setkan sama ada nak appear kat sini atau tidak. Nanti saya akan go detail lah ya. Okey, di sini upcoming ni, ini dia akan cerita tentang classwork yang kita dah bagi due date. Okey, kat sini tak ada due date. Kalau ada kerja yang dalam tempoh seminggu, ya, biasa dia akan keluar kat sini. Seminggu je dia akan senarai kat sini. Ya. Kalau cikgu buat tempoh due date cikgu 2 minggu, dia tak keluar lah. Dia akan keluar bila seminggu, ya, upcoming di classwork. Okey, jadi ini adalah hanya guide, ya. Jadi nak post, kena post kat sini dan nanti kita buat. Saya nak terangkan dulu antara muka dia, kita panggil interface, ya. Ini interface dia. Okey, ada soalan? Ya saya. Saya nak tanya, contohnya kalau kita nak ubah kat sini, contoh saya ada pernah buat lah 6 Pro terus saya tak isi ke semua kolom-kolom yang cikgu tunjukkan tadi. Kalau kita nak pergi balik page tu nak betul macam mana nanti saya tunjukkan Sekejap lagi kita tunjuk, kita jalan sampai situ. Okey, kita jalan sampai situ nanti. Okey, ini kita tengok kat sini ada class code. Nampak class code. Ini class code kita. Jadi kita boleh bagi class code ni kepada murid untuk dia join. Itu salah satu cara untuk kita invite murid masuk. Jadi class code ni kita boleh besarkan. Okey. Atau besarkan lagi. Besarkan, okey. Jadi besarlah kelas code kita boleh tengok lah Okey. Kalau nak copy pun boleh copy lah. Copy bagi murid dalam grup WhatsApp ke mana-mana. Okey. Kod kelas ni kita tak boleh create sendiri Google create kan. Sebab tu dia tulisan dia tak boleh baca kan. Tapi itulah unik. Sebab dia nak buat kod yang unik Okey, sekarang kita pergi kat sini pula select team. Select team. Okay, kita boleh pilih team yang kita suka. Yang sesuai dengan subjek kita lah kan. Takkanlah subjek BM tapi kita letak benda ni. Boleh juga, suka hatilah kan. Cikgu lah, kelas cikgu kan. Tapi tak ada masalah. Boleh pilih macam pun nak pilih. Okay. Banyak. Ataupun cikgu rasa tak naklah pilih ni, biasa sangat lah kan. Cikgu boleh upload gambar cikgu sendiri. Upload gambar kat sini. Klik upload gambar. Carilah gambar yang cikgu dah buat daripada dalam komputer kan. Cikgu kena design sikit lah. Saya nak letak gambar siapa. Letak gambar saya ni. Jadi apa? Dia tak boleh pula. Dia rasa kecil sangat kan. Dia nak gambar yang size ni. At least ada 800 pixel. Okay. Tunjuk jugalah kita tunjuk. Cari juga gambar. Saya cari punya design ni kat sini. Design saya. Jika tidak dah betul ni. Bolehlah pakai design ni sekejap. Okay, tapi dia minta kita crop lah. Ni saya buat contoh je Okay, kemudian kita pun select. Tu jadilah gambar cikgu kat situ. Tapi eloknya gambar muka cikgu ni duduk sebelah sini. Tapi cikgu kena ambil gambar yang ni lah. Okay, itu contoh untuk upload foto.
Okay, kemudian dah siap kat sini. Kita jalan sikit sebelum saya masuk kelas work people grade ni, kita jalan sikit. Cikgu tu tanya tadi kan. Ini dekat butang ya ni. Ini ialah setting bagi kelas. Ya. Ini adalah setting bagi kelas ini. Kelas yang kita buka. Okay, kita pergi dekat kelas setting kelas ni. Yang cikgu tu tanya tadi, macam mana saya nak edit, saya tak buat penuh hari tu. Okay, cikgu boleh edit balik kat sini. Macam tadi yang ni kelas description ni dia tak keluar tadi Kelas description ni jadi cikgu boleh ceritalah kalau cikgu ajar nak tulis. Itu bahasa Melayu kelas cikgu Elia. Okay. Kita sikit ringkas, secara ringkas. Okay, kemudian ada general kat bawah ni. Bawah scroll ni, general ni class code. Kalau cikgu rasa kalau class code ni tak cantik lah kan. Nak tukar budak susah nak type lah. Kita pun boleh reset. Kita boleh reset. Tapi dengan syarat janganlah bagi budak dulu. Nanti budak pening. Separuh bagi kod lain, separuh bagi kod lain. Ya. Okay, kita reset. Dia akan bagilah kod baru. Nampak? Susah lagi lah macam banyak titik-titik ni. Tak nak lah. Reset lagi. Tapi kita tak boleh buat sendiri kod ni. Dia yang bagi. Okay, ni dah cantik kan. Okay, kemudian katakan kita nak disable, boleh juga disable. Bila dah semua murid kita dah ada dalam kelas kita tak nak lagi ada orang kod tersalah-salah join kan. Jadi kita pun disable. Tak adalah kod, orang pun nak masuk kod yang kita bagi mula-mula tu dah tak boleh lah. Bila kita nak buat balik kod enable, dia akan bagi kod yang baru. Okay, dekat ni boleh Okay. Kita tengok stream. Stream ni kita boleh pilih. Yang default dia kita panggil yang sedia ada dia student can post and comment. Student can post. Jadi kat stream ni kita benarkan student can post and comment. Jadi kalau kita tak nak, kita nak jadi autokratik cikgu yang tak ada kita nak layan komen-komen ni. Okay. Student boleh komen saja, tak boleh nak post. Dia komen je, apa yang kita bagi dia komen. Ataupun yang bawah ni, cikgu je yang boleh post, cikgu je yang boleh komen. Jadi budak pun tengok je lah. Okay. Baiklah yang asal ni kan, kita nak dengar, nak tengok cikgu anak murid kita sembang. Dia sembang apa pun tak apalah. Nama dia ada, dia sembang tak seronok, kita tegur lah kan. Okay. Okay, ini class work on the stream. Apa maksudnya? Apabila kita bagi class work, notification akan keluar pada paparan depan. Ada juga orang tak suka sebab dia rasa serabut. Bagi dia stream adalah stream untuk disembang dengan anak murid dia. Sebab dia tak nak nanti bila sembang, bila dah apa yang kita collaboration dengan murid tu akan lagi jauh naik ke atas kan. Jadi dia tak suka. Dia nak classwork hanya ada classwork. Dekat classwork stream hanya ada stream. Jadi kita boleh set kat sini. Ya. Okay. Kita tak nak langsung ada notification daripada classwork. Boleh. Jadi dekat stream tidak datanglah classwork punya arahan. Ya. Ataupun kita nak show juga sekali dengan attachment dengan detail yang dalam classwork. Boleh juga. Yang ini dia hanya show notification saja, baru diberitahu dah post ni. Okay. Jadi terpulang pada cikgu untuk pilih yang mana, tapi default dia yang ni. Okay, ini tentang yang ni dulu. Show delete. Ini kalau kita on ni, apa yang kita delete pada paparan boleh dilihat. Ni dia tutup ni maksudnya bila kita delete apa-apa item murid kita tak boleh tengok. Jadi kekal je lah tutup. Okay, kemudian ini untuk parent. Kalau kita buka ni, ini saya tak pernah post lah Ini untuk guardian tahu apa rumusan. Ni kena baca sikit lah. Contoh macam ni. Dia akan hantar setiap minggu. Summary ada parent, tapi kena ada parents punya email lah.
Okay, better tak payahlah ya, tutup. Kalau siapa nak, kalau parent minta boleh lah. Okay, sekarang ni yang terkini ni Meet. Ya. Meet ni boleh kita tetapkan Meet untuk kelas macam dekat apa tadi? Dekat kita punya kelas kan. Dekat kita punya kelas yang Nogori 9 tu, kita dah set siap dekat depan tu. Mari kita tengok sekejap. Macam ni lah. Nampak? Macam ni lah. Ini adalah Meet bagi classroom isi Nogori 9. Cumanya tadi ramai yang tak boleh masuk sebab ID dalam ni bercampur-campur. ID yang ini dia nak hanya yang guna dengan ID e-didik sahaja. Sebab owner dia adalah e-didik. Walaupun boleh join dalam kelas yang sama tapi ada part yang dia limitkan. Contoh ini tak boleh. Ya. Jadi sini kita patah balik ke kelas MOE tadi. Kita boleh setkan kita nak visible to student. Kalau tak nak pun boleh juga. Kalau kita nak open, kita nak open, kita open. Okay, kita open sini. Generate dulu. Generate dulu. Okay, baru dia open. Jadi ini dia dah bagi. Bila dia dah siap kat sini, nanti kita tengok kat depan ada. Adakah kita boleh reset? Kita boleh reset. Macam semalam kan. Dia reset semula yang baru. Okay. Kita contoh ada apa, ada nampak gangguan ke kan, kita reset lah balik. Okay. Jadi kalau kita tak nak, tutup. Okay. Bila tutup, kita buka balik, dia masih kekal yang sama. Kecuali kita reset. Okay, ini faham Okay, kita bawah lagi ada grading kat sini. Okay, grading ni kita boleh pilih kita nak overall grade calculation ataupun tak. Contoh ini saya tak lah. Default dia memang tak. Tapi kalau kita nak, kita buat total point. Kita klik total point, nanti apa impact dia nanti kita tengok dekat dalam kelas. Kalau tak nak, no overall. Saya buka dulu. Yang bawah ni, by kategori ni, ini saya tak pernah cuba sebab butang ni baru je di on. Sebelum ni tak Sebelum ni tak di on, tak boleh nak on. Dia macam tak aktif. Ini dia baru je, saya tak sempat lagi nak belajar apa pasal yang ini. Okay, show overall grade to students. Kalau kita nak show, boleh show. Bukan semua orang murid boleh tengok. Maksudnya dia tengok yang markah dia sahaja. Okay, yang ini. Okay, kemudian add grade kategori ini boleh add. Tapi yang ini saya tak pernah add lah sebab kadang-kadang markah kita tu berlainan kan. Kalau nak letak boleh juga. Percentage A contoh cemerlang. Berapa peratus? 80. Itu cemerlang. Nak tambah lagi? Sebelum cemerlang apa dia? Sangat baik. Dia tak? Excellent. Cemerlang, excellent pula. Sangat baik. Sangat baik lah. Yang cemerlang atas sekali kan? Sangat baik berapa? 70. Kan? Begitulah. Kalau nak letak lah Jajidan. Ini Mumtaz. Mumtaz, Jajidan, Jahid. Itu orang Arab punya bahasa Okay, ini contoh kalau kita nak letak. Ini dia berfungsi bila? Dia berfungsi bila kita buat total point. Okay. Bila dah ni dia lekat dekat sini. Yang kalau yang tak no overall ni dia tak ikut grade kategori sini. Okay. Ini ikut lagi. Yang ini pun ikut. Yang ini tak ikut yang ini. Walaupun dia ada dia tak ikut. Okay. Sekejap tanya. Macam grade categories tu bila nak ke bawah tu dia enter ke macam mana? Pergi klik je ke bawah tu. Yang ni. Grade categories tu.
kita nak boleh add dia. Add dia. Okay. Add. Berapa kategori nak baik. Oh, Baik. okay. Tapi ini boleh dipakai bila kita buat kategori ni kita boleh pakai bila kita buat kelas bagi saya lah, kita buat kelas by topic ataupun by subject. Ya, kalau kelas itu sebagai guru kelas, kita tak boleh pakai grade kategori ni sebab dalam kelas dia bercampur subjek. Kan? Itu untuk bagi kerja rumah, untuk musim PKP boleh pakai kelas tu ya untuk penyelarasan kerja sekolah. Tapi kalau kita nak pakai grade ni, eloknya pakai yang subjek. Ya, subjek ataupun apa tadi? Cakap tadi? Subjek ataupun topik. Ya, kita hidup lah dia weight by kategori je. Kan? Kalau pakai ni pun dah tak hidup. Total point pun tak hidup. Nanti saya pun tak tahu macam mana impak dia. Kita tengok dulu. Okey. Berapa? 50 kat. Ini dah lebih dah. Dia sebenarnya nak 100% je ni. Ni dah negatif dah. Maksudnya dia ada hanya 100 je. Kita boleh bahagikan 100 kepada ikut ni. Ni negatif ni dia dah lebih. Dah kurang atau kurang atau lebih. Okay, maksudnya dia bagi 100 je, kita kena bahagikan. Bahagikan 100 tu. Yang ni berapa, ni berapa. Okay, ini kita boleh buat kajian kemudian ya. Sebab kita jarang sangat pakai benda ni. Ya. Okay. Kemudian bila kita dah buat sebarang perubahan, kita buat sebarang perubahan kat sini, kita mesti apa? Save. Sebab tadi saya dah save, dia dah tak nak. Contoh kita buat perubahan. Ini tak ada juga. Ini tak beri kesan. Jadi ni pun tak ada. Tidak butang ni, kalau butang save ni tak aktif, maksudnya kita buat perubahan kat sini, itu memang dia tak memerlukan save. Contoh kita tukar. Dia tak save. Tak juga. Dia menerima bahan ni apa contoh perubahan. Saya buat sekali lagi. Tak aktif juga. Tak aktif tak aktif ni maksudnya dia auto. Apa yang nak buat dia aktif? Tak ingat dah. Tapi bila kita tukar, sebarang kita tukar kat sini, dia save dia tak hidup, maksudnya dia tetap tukar. Kalau ada certain benda je yang dia memerlukan save. Jadi tak ingat dah kita sentuh apa tadi tu. Kita tengok tadi kat sini. Tak hidup juga. Okey. Tak hidup juga. Dia buat benarkan je. Okey. Ni cerita pasal detail lah. Kita pasal detail tentang total point ni hidup, barulah hidup. Nampak tak? Bila kita tukar total points ni, barulah dia hidup. Jadi kalau kita nak tukar kat sini baru hidup dia, baru dia aktif. Ni kena save lah. Save. Saving. Baru dia terima perubahan. Dah. Kat sini kita tetap sama macam biasa. Ini yang tadi yang kita aktifkan dia ada kat sini. Jadi murid dia senang lah masa kita belajar. Kita cakap sekarang ni cikgu nak buat meet. Pergi ke mana? Nanti saya dapat dari pergi ke atas screen dia ada meet ni. Meet. Dah. Dia akan join lah. Nampak? Sekarang dah selesai. Ada pertanyaan tadi? Kita pergi ke classwork tipe dengan grade. Tadi ada pandang. Okey. Jadi sebelum kita pergi ke classwork ni banyak cerita dia. Kita pergi ke tempat lain. Kita cerita dulu Suara tak jelas. Suara tak jelas. Suara tak clear lah. Tadi okey tadi.
nak nak pergi dekat balik. Hari dekat okey. Okey, sekarang okey. Sekarang okey, Saidi. Okey. 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 Di Ya. Kalang hotel. Dia suka tukar-tukar kat sini lah. Okey. Okey, sekarang kita mana tadi? Okey. Sekejap. Okey. Sekarang kita pergi kat grade dulu. Grade. Okey, ni tak ada apa-apa lagi lah. Ya, sebab kita belum bagi tugasan. Kalau ada tugasan baru dia keluar grade kat sini. Okey, kita nak tengok grade ke tidak, kita pergi ke kelas yang kita dah negeri 9 ni, dia dah ada tugas. Pergi grade. Okey, nampak? Ada 3 tugasan. Bila kita buat je tugasan, dia pun create kolom. Tambah lagi, tambah. Ya. Dia tambah macam ni. Kita bukan buat kalau kelas biasa tu kita yang kena buat borang pemarkahan kan. Dekat Google Classroom ni kita tak payah buat, dia yang buatkan. Okay. Cok, tugasan tu dekat mana kita bagi kat classwork ke? Dekat classwork. Belum sampai lagi belum sampai lagi. Okey. Kita baru belajar tadi, kita baru belajar tentang interface antara muka dia kan. Belajar detail-detail kan. Okey, ini saya tunjuk aja, saya tunjuk contoh yang dah siap tadi buat. Okey, yang saya kata total point tu kita tengok kita tengok tadi ini dalam ni no overall grade. Okay, bila kita tukar kepada total point, tak apa, ini boleh tukar-tukar tak ada masalah. Ni nak tunjuk. Apa jadi, nampak tak kat sini? Nampak tak ni? Overall grade. Okay, overall grade ialah 100%. Bila cikgu dah jawab, macam ni nampak? Dia dah jawab semua soalan Cikgu Abdul Karim ni. Ada tak Cikgu Abdul Karim dalam ni? Dia dah jawab semua tugasan, jadi dia dapat 100% dah selesai jawab, tapi markahnya belum dapat lagi. Yang ini belum dapat lagi sebab tak semak. Okay. Gitulah maksudnya total point total point Kalau nak ikut kategori, yang kita buat kategori tu nanti dia tambah-tambah semua ni, tambah lepas tu bahagi dengan itu maksud total point. Tapi kelas macam tu, kelas yang sesuai ialah kelas subjek ataupun kelas by topik kita nak buat PBD kan. Kalau kelas yang tak melibatkan PBD ataupun kelas yang guru kelas tak sesuai lah pakai total tu ataupun yang ini. Jadi yang ini no overall grade lah. Okay, saya balik. Okay, itu kelas yang kita buat kat negeri. Sekarang kita pergi patah balik yang kelas yang tak ada apa-apa ni. Okay, sekarang lepas grade tak ada apa-apa lah sebab kita tak bagi tugasan Kemudian kita pergi ke people. Okay, di people ni kita tengok okay, cikgu seorang, ni saya seorang lah. Bukan nama saya pinjam ID sebab saya tak ada ID cikgu Okay, jadi kalau kita nak invite cikgu, kita klik butang tambah ni, bolehlah kita invite cikgu dalam ni. Minta ID dia, ID MOE dia, kita paste kat sini. Kemudian invite. Itu cara untuk invite cikgu, hanya melalui ID Gmail. ID Gmail pula dah. ID yang kita nak pakai lah, kalau MOE lah Okay, kalau e-didik lah. Itu cikgu. Kemudian cikgu bilangan maksimum bagi satu-satu kelas ialah 20 orang cikgu sahaja. Tak boleh lebih. Okay. Kemudian kita pergi ke student. Student ni ada 2 cara. Yang pertama, kalau nak mudah, cikgu minta senarai nama kelas cikgu daripada admin, minta senarai ID MOE tu. Cikgu klik sini, cikgu just copy paste, letak sini. Copy paste, lepas tu invite. Jadi murid tu dia masuk je kelas dia terus dah ada perkataan join. Hanya klik join, dia tak payahlah susah-susah kita
beritahu dia pergi dekat join, tulis passcode, lepas tu join kelas. Banyak cerita kan. Jadi yang senangnya kita invite dulu siap-siap, dia hasut je, dia terus ada perkataan join dekat classes tu, klik join. Okay, tak payah type code. Ada pertanyaan? Tak ada. Sorry. Maknanya kita invite tu lamsam ke satu-satu macam mana? Langsam. Oh, okay. Dia sekali langsam tak boleh lebih pada berapa 300 tak saya lah. Oh, okay. Banyak tu murid kita tak ada sampai 300 tak, macam kelas kan. Kelas yang GC kita je yang 400 lebih ke berapa ratus. Sebab semalam satu kali invite lebih kurang 300, lepas tu besok pula 300 kan? satu ID. Satu user ID cikgu boleh invite 300. 300 termasuk guru dan juga murid lah. 300. Tapi dia sebenarnya boleh sampai 1000, cuma masa kita nak invite tu je. Murid Okay, kemudian ini settle untuk invite student secara pukal lah, kita panggil ni secara pukal. Okay, kalau tak cikgu kena bagi kod tadi lah macam saya tunjuk tadi yang depan. Yang saya tunjuk di sini. Okay, ambil kod ni. Sila masuk kelas cikgu. Gitulah. Ini cara kalau murid tak ingat, dia tak ingat, dia tanya lagi. Okay, jadi itu selesai 2. Tapi ini tak ada murid lagi. Sana kita nak invite. Okay. Kalau cikgu dah ada senarai, lepas ni cikgu minta senarai murid dengan admin sekolah cikgu. Okay, sekarang kita masuk ke classwork. Okay, ni ruang classwork. Okay, interface dia ada butang create, ada meet, meet yang sama tadi, kemudian ada Google Calendar, ada class drive folder. Okay, ini adalah dia punya button. Okay, cikgu kena belajar ni button meet, dah tahulah kita klik meet je, dia pun minta kita meet lah. Atau Google Calendar, tekan je, tak ada masalah, dia buka lah Google Calendar. Ini kita belajar kemudian. Okay, kemudian ada kelas drive folder. Okay, tentang drive folder ni, setiap kelas yang kita buat akan auto ada drive dia sendiri. Auto cikgu create je kelas tadi, sebab tu masa kita nak buat kelas tu kena fikir dulu kelas nama apa. Sebab apa, bila kita dah sekali type je, terus dia buat folder. Bila kita tukar kat sini, yang kita nak tukar tu, dia akan buat folder yang baru. Okay? Ini pasal kelas drive. Contoh saya klik. Dia akan masuk ke kita punya Google Drive dan terus masuk folder. Nampak? Ini classroom saya. Okay? Ada banyak kelas dalam ni. Berambak kelas. Semua kelas yang saya dah buat, dia akan buat satu folder. Yang baru buat yang ni lah. Okay, auto cikgu. Maksudnya masa kita buat save tu memang terus pergi ke drive. Dia terus pergi ke drive. Dia memang create auto. Masa kita create tu kan, creating kan. Dia create sekali drive. Oh, okay. Bila cikgu tukar nama, dia akan create lagi satu drive. Okay, sebab dia nak synchronize dengan drive. Bila kerja cikgu bagi pada murid cikgu collect balik, bila murid turn in kerja, dia simpan dalam drive ni lah. Simpan dalam drive ni. Cuma ini dia kosong lagi lah sebab kita belum buat tugasan. Kalau cikgu nak tengok contoh yang kelas lain yang saya pernah buat, contoh ni tengok ada kelas. Okay, nampak? Setiap kerja yang kita bagi kepada murid akan ada dalam ni. Okay, saya masuk kelas mana lagi? Nampak? Bagi apa-apa pun ada. Bagi yang banyak sikit. Kelas GC. Mana nak cek kelas? Kelas yang banyak sikit. Dalam ni lagi lah banyak kelas. Banyak kerja kita bagi Okay. Yang ni murid bagi kita punya apa yang dia attachkan, apa yang dia submit, semuanya simpan. Dia ada anak murid kita. Dia dah hantar.
Satu pun dia tak buang. Dia ikut. Okay, itu contoh folder. Folder ni kita tak buat, dia yang auto buat. Okay, jelas setakat ni. Ini murid pun ada ni, tapi murid dia akan masuk ke dia sendirilah, dia bukan masuk kelas yang masuk folder yang kita tadi tak, kecuali kalau kita share dengan dia. Dia hanya masuk yang dia punya, dia tak boleh tengok pun kawan-kawan dia punya, dia hanya dia alone. Okay, setakat ni okay. Okay, kemudian jelas Okay, sekarang ni kita pergi ke bahagian create. Okay, dalam create ni banyak cerita sikit. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 6. Saya pergi daripada bawah. Okay, kita amalkan bila kita buat kelas. Kalau kelas kita ikut subjek, kita buat topik dulu. Topik, katakan ini kelas bahasa Melayu kan. Kalau bahasa Melayu tahap 2, dia dah start pecah bahas BM penulisan. Betul tak? Kan? Kita pun add. Okay, ada satu topik. Topik yang kedua, BM pemahaman. Kemudian kita add. Ini cerita pasal BM dia. Ataupun kita nak buat topik kelas untuk peperiksaan. Okay, kita buat. Sebab peperiksaan ataupun kata kita tersalah, kita nak edit. Boleh edit? Pergi butang bubble ni. Kita pun rename balik. Ujian dan peperiksaan. Sebab ujian dan peperiksaan ni dia semua campur kan. Ataupun cikgu nak buat, tak nak buat cara macam ni, nak buat topik yang lebih macam ni, tata bahasa. Boleh buat. Macam saya tunjuk contoh. Ini negeri 9. Tunjuk contoh matematik. Okay, ni matematik. Kita tengok classwork dia. Nampak? Hari ni campur ni sebab semalam saya buat test Sebenarnya macam ni. Ini adalah subjek. Bila cikgu bagi tugasan, kita boleh pilih topik, dia duduk sini. Ini tentang wang. Okay, masa dah waktu panjang. Cikgu buatlah dulu. Sampailah bab berapa. Kalau cikgu nak buat semua sekali, boleh, tak ada masalah. Ataupun cikgu nak buat ikut bab yang cikgu mengajar sahaja dulu pun boleh. Ini contoh topik. Jadi kita tengok tadi, kita buat sampai sini. Cikgu nak buat ke nak dengar saya cakap ke cikgu nak buat? Dengar dululah buat kemudian. Tapi nanti saya bagi tugasan. Cikgu sila buat satu kelas yang ada topik. Cikgu kena tunjuklah. Cikgu buat tu. Okey, tadi kan dia topik utama kan, macam tata bahasa. Kalau kita nak buat subtopik itu macam mana Mbak saya tengok dalam yang cikgu tunjuk tu macam wang, ada subtopik dia tu. Itu subtopik. Kalau nak buat macam tu boleh juga, cikgu just create je topik BM, cuba bagi topik BM. Kata nama, contoh. Kan? Okey. Topik lah kan. Okay, kata nama. Ataupun nak ikut buku teks. Buku teks dia ada tema kan. Bukan, maksud saya bawah tata bahasa tu kita nak create lagi kata hubung itu tak boleh. Dia tak ada subtopik. Dia tak ada subtopik. Kalau nak buat topik besar terus dia kata nama, lepas tu kata apa pula? Kata hubung. Kan? Jadi banyaklah sikit. Ya. Okay, sebab dia nak masuk material betul. Nanti kita masuk material, belum lagi. Ini kita buat subtopik dulu. Kata nama, nanti kita buat material. Material tu belum lagi lah.
Oh, sebab kata saya tengok salah contoh tadi. dia ada sub bawah tu yang tanya tu. Yang tadi tu dia sebab dia dah bagi tugasan. Yang ini belum ada tugasan. Ini dia masih kosong, tak ada tugasan apa-apa lagi. Kita yang buat dulu. Kalau macam BI dia ada writing, reading, language art, macam itulah. Itu yang topik besar dia. Okay, ini sebenarnya dia boleh drag ni boleh bawa. Saya nak kata nama ni kat bawah. Drag lah. Kan? Okay, ujian, bila terklik dia dah terkeluar lah. Okay, pergi ke out topic balik, ambil kata ujian ni saya nak letak bawah. Jadi saya letak bawah. Dia boleh drag. Okay, setakat ni dah clear tentang buat topik. Okay, sekarang ni kita nak buat yang kedua ialah ini lambat sikit. Kita buat material. Kita buat material. Ini material ni apa cikgu? Material ni bahan pengajaran lah, nota. Nota lah, lebih kurang nota Itu material. Kalau tugasan tu dia lebih kepada kita nak buat nilaian lah, taksiran. Nota ni. Kita contohkan nota kata nama. Nama. Ini tulislah cikgu saya tampilkan nota untuk kata nama. Nota apa? Bolehlah nota dalam bentuk nota bervideo. Sila tonton. Contoh ini data kemudian kita boleh add. Kat sini dah ada dua button, dua option, satu add, satu lagi create. Create ni kita yang create. Kita create doc, kita create dari slide, kita create dari sheet. Ni dia direct terus kita buat. Kita belajar yang add dulu. Add ni mudah sikit. Kita klik add, sama ada kita nak ambil bahan kita daripada Google Drive tapi Google Drive kita tadi kosong, tak ada apa-apa lagi. Jadi kita kena masukkan dulu, kalau nak guna Google Drive, masukkan dulu dalam Google Drive. Yang ini link. Link ni kalau kita ada, kita cari bahan dekat internet, kita nak letak link. Contoh saya cari bahan kat sini. Kata nama. Kita nak buat, kadang-kadang kita tak mampu buat. Kata nama dan kata nama. Link tu dia lebih kepada website lah. Mudahnya website. Kata yang ini, cikgu Diang. Cikgu Diang tu cikgu Dayang. Klik sini. Cikgu ni buat. Ada blog ni. Saya ada flash blog. Blog saya punya. Sekejap dia keluar tak? Tak nak keluar juga. Kalau ada benda dia blog kat sini, ada mungkin dia letak iklan jadi ini dapat kata nama. Kata nama sebab kita pakai ID MOE ni, dia blok kita punya iklan-iklan kat sini. Jadi ini adalah kata nama. Nampak nota kan? Jadi kita nak letak nota ni dalam kita punya material. Jadi kita ambil link kat atas ni. Kita ambil link kat atas ni. Copy. Lepas tu letak link sini. Tadi kita kata bervideo lepas tu kita dah letak, kita pun add. Jadi link tu ada kat sini. Kita akan tukar nota dari dan video. Itu untuk link
Yang ni kita boleh padam, nanti kita tengok benda ni berfungsi. Okey, yang kedua kita nak add daripada semula macam mana tu ambil yang description tu, nak copy dia punya gambar tu, kita kena buka paparan dia dulu ke macam mana? Kena cari dulu, buat carian dulu. Oh boleh, Ada maknanya kita minimize dulu lah. Boleh cari. Oh cari Okay, dulu baru kita add-kan yang klik tu. Suara okey ke tak? Suara saya Okey, dia asyik tukar-tukar je. Okey? Sebab saya punya setting tu dia asyik bertukar-tukar. Okey, kemudian tadi kita cari dulu website yang kita nak letak tu. Dapat tu ambil link dekat atas. Macam tadi. Okey, itu katakan ni kita kata file. File ni ialah bahan daripada komputer. Bahan daripada komputer. Okey, kata kita nak upload bahan daripada komputer kita dalam bentuk Word, dalam bentuk PowerPoint. Kita select file kat sini. Kita pun carilah bahan yang kita dah buat. Okey, contoh saya masukkan nota ni. Ini nota dalam bentuk PowerPoint saya masukkan dan saya upload. Dia ada dua kat sini. Ada dua lah. Contoh. Kemudian yang ketiga kita nak masukkan pula YouTube. YouTube. Kita klik YouTube. Dia minta kita cari lah. Kita pun type lah kat sini. Kata nama. Kita pun cari. Dia akan bagi senarai kata nama kat sini. Senarai nak kata nama apa? Eduate TV. Kata nama dan kata nama kelas. Okey. Kita pilih. Kalau kita pilih, kita pun klik add. Dia pun ada kat sini. Kita dah bagi 3 jenis nota. Satu daripada link. Satu daripada dalam komputer kita. Satu daripada YouTube. Itu ialah cara untuk hantar guna button add. Yang kita tak buat ialah Google Drive. Sebab Google Drive tadi tak ada apa, kosong. Contoh saya klik Google Drive. Memang saya punya ID ni dia ada pun tapi bukannya yang daripada saya sendiri ini daripada kelas lain, bukan yang untuk kelas ni. Boleh juga kata contoh saya buat ini yang tadi saya masukkan. Saya nak masuk yang ni PDF. Boleh? Yang itulah cara untuk Google Drive. Klik Google Drive, apa yang ada dalam Google Drive tu kita boleh masukkan. Tapi mesti kita masukkan dulu dalam Google Drive tu baru boleh kita masuk ke sini Kalau Google Drive kita kosong memang tak ada apa-apa lah. Ini pun jadi dah tak kena mengena dengan subjek PM sebab bahan PM tak ada. Okay. Ini cara untuk kita hantar nota. Bila dah selesai kat sini, kita pun pergi dekat bahagian sini. Sebab ini belum post Ini baru je kita pilih. Dan VM. Kita tengok kat sini. Tengok kat sini VM. Kalau kita ada kelas lain yang VM juga, contoh saya ada 2 kelas dan sama aliran, kita pun boleh pilih lah. Bila kita hantar ni, terus dia hantar sekaligus ke kelas yang kita mengajar dengan syarat satu aliran. Sebab bahannya sama. Okay, nampak? Kita pilih. Ini semua kelas yang saya pilih tu dia hantar. Jadi ini dah selesai pilih kelas, ada 3 classes yang kita hantar. Lepas tu kita pilih topik. Topik apa ni? Kata nama. Klik kata nama. Kemudian kita akan post. Dekat sebelum kita post ni, kita perhatikan dulu ada 3 butang kat sini. Ini saya memang mengajar detail Okey, klik sebelah post ni ada satu lagi butang ni, klik sini. Kita ada nak save draft pun boleh. Kita nak hantar lagi, kita nak save dulu. Nanti bila-bila kita nak hantar, baru kita hantar. Jadi kita boleh save. Kemudian kita terus post. Klik post. Post lah. Dah post pun nota kita. Okay, kat mana dia duduk? Di bawah nota kata
nama. Sama juga tadi kalau cikgu buat tata bahasa kan. Cikgu dalam tata bahasa ni dia banyak kan, kata nama, kata hubung, macam lagi lah kan. Jadi bila kita buat nota kita tuliskan tajuk dia nota kata hubung, dia pun duduk lah. Tapi ini sebab saya dah buat subtopik kata nama, dia duduk buat kata nama lah. Setakat tu boleh cikgu? Boleh Okey. 4:30 kita berhenti Okey. sebab nanti banyak-banyak belajar cikgu lupa. Ya Kan? betul. Ya. Cikgu lupa, banyak-banyak belajar kita lupa. Okey, itu material yang kita buat guna apa tadi? Guna add. Sekarang kita nak buat material pula. Kita nak buat, kita create. Okey. Kita klik material. Nota apa pula? Nota kata hubung. Bila dan buat YouTube. Kemudian kita create. Nak create yang baru ni. Kata kita nak create doc. Kita create doc. Kita create, dia create tau, create yang baru. Kalau create ni create yang baru. Kalau add ni kita dah ambil yang sedia ada. Nampak dia tak ada lagi tajuk apa-apa, kita pun klik kat sini. Ini dia dah sedikit tinggi lah. Sedikit tinggi. Kalau cikgu mampu buat sendiri, cikgu boleh buat sendiri. Kita pun buat kat sini. Apa tadi? Nota kata hubung. Dia duduk kat mana? Dalam folder bahasa Melayu 6 biru. Nampak? Dia beritahu. Kata hubung. Nota apa kata hubung Saya pun tak ingat kata hubung ni. Kata tadi kita cari kata hubung kat sini. Kata hubung. Banyak pula kata hubung gabungan macam-macam. Kata hubung. Ni image. Kata hubung Cikgu Suraya. Kita tak nak pakai Cikgu Suraya punya ni, kita nak ambil benda ni je. Kita pun copy. Kan? Dia plagiat ni sebenarnya, saya ajar plagiat. Tapi kena tulis lah, kita ambil dia ni daripada blog Cikgu Suraya. So, kita akan copy. Kemudian kita masuk sini. Kemudian paste. Nampak? Dah ada nota macam kita buat padahal kita curi orang punya. Tapi kenalah kredit sikit dekat Cikgu Suraya ni. Dia buat. Ambil lah daripada blog. Kan? Bagi kredit kat dia. Dah siap dah nota kita ni. Sejak dia buat nota. Lepas tu kita pun nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Tak payah buat apa-apa. Cikgu pergi patah balik sini. Dia pun dah share, nampak tak? Dia share kepada siapa? Tak ada lagi share sebabnya dia share dia atas group. Nampak tak group ni? Semua orang yang ada dalam group ni boleh share, boleh dapat. Tapi kita kena tutup can view saja. Sebab apa? Kalau dia ada pensel tu dia boleh buat apa cikgu? Habis nota cikgu nanti kena edit. Cikgu kena ingat ingat ni. Jadi view saja. Benarkan budak tu view je sebab untuk baca. Dah save change. Save done. Ni dah dapat create. Sebenarnya ni dah tinggi sikit lah. Saya harap cikgu ingat Bila dah siap ni, kita nak pergi, kita patah balik ke classwork kita. Nanti dia akan tukar, ni lambat sikit ambil masa, kata hubung tadi kan. Macam biasa cikgu boleh pilih kelas, cikgu. Kemudian topik apa tadi? Sebab tak ada kata hubung dalam ni, kita letak dia di bawah tata bahasa. Kemudian kita pun boleh post.
Nampak? Dia pun duduk situ. Dia tak kacau grup lain kalau kita dah pilih. Kalau kita tak pilih nanti dia duduk atas ni tak ada topik. Jadi cikgu boleh drag balik masuk sini. Okey, setakat ni selesai 2 material. Kan 2 material dah banyak material dah. Material create, material by add. Dalam add kita dah belajar 4 cara untuk hantar nota. Boleh setakat ni? Ada soalan? Macam yang kita nak copy orang punya Google Form tu, boleh tak? Yang itu kena Google Form. Itu kena belajar Google Form. Link Google Form tu, itu kena yang orang dah buat, kita nak copy, boleh tak? Boleh, tapi kena belajar itu lain ni lah. Dia bukan masuk dalam kelas ni lah. Itu kemudian lah Okay. Ingatkan boleh je nak ambil sebagai dia boleh ambil, ada caranya. Tapi itu kita masuk topik lain Okay. Nanti kalau saya cross topik nanti cikgu pening. Ya, betul tu nak tahu. Okey, setakat ni saya rasa cukup lah Itulah. Jadi saya akan bagi tugasan. Tugasan ni dia tak ada due date tugasan kita untuk budak-budak kan. Kita minta cikgu buat satu kelas yang ada topik macam ni. Budak ni kalau tak ada lagi tak apalah. Kita nak buat kelas dulu. Eloknya sebelum kita invite budak ni, bahan kita dah ada lah sikit kan. Nanti budak masuk, cikgu bagi apa dalam kelas, tak ada apa pun. Gitulah kononnya. Ada orang macam itulah. Jadi saya cuma nak bagi tugasan kat cikgu bila-bila masa lah. Kalau cikgu dah ada dah pernah buat, tak ada masalah. Snap je lah gambar. Snap gambar yang dah ada. Tunjuk je tugasan. Kalau cikgu baru nak buat, cikgu buatlah sikit. Tak payahlah buat banyak-banyak benar macam ni kan. Sikit-sikit sudahlah topik. Janji cikgu dah tunjukkan. Cikgu dah ada kelas, ada topik. Okay. Dah boleh buat link video macam ni. Boleh. Okay. Kita nak masuk belajar yang question ni, itu hari lain lah pula. Nanti banyak memang cikgu akan lupa. Okay. Dan cikgu lupa, cikgu tak susah tak nak pakai. Kan. Okay. Boleh setakat ni? Saya berhenti dulu. Okay. Ni maknanya hari ni buat material lah dulu ni. Hari ni kita belajar buat kelas tadi. Kita hari ni, saya buat penutup sikit. Hari ni kita dah belajar buat kelas. Kan? Belajar kelas tentang kelas, select team, buat upload foto, interface, pergi dekat detail setting kelas kan. Okay? Semua dah belajar tentang sini. Interface class, interface classroom juga dengan interface classes. Ini interface classes. Yang tadi masuk dalam ni, ini tak accept lagi. Okey, yang ini kita masuk dalam interface classroom. Dua benda yang berbeza. Satu interface classes. Yang kedua ialah create class. Create class, kemudian apa tadi? Interface dia, apa yang ada dalam detail, general setting semua. Okay, people ni tadi kalau cikgu dah nak masukkan murid cikgu, boleh, tak ada masalah. Tapi tugasan dia macam itulah, ada kelas buat kelas. Boleh? Dekat ni, ada yang nak bertanya? Puan, saya mau tanya, yang Google Class ini untuk MOE, adakah ikut pandangan Puan, kita buat di email sendiri lebih baik ataupun buat kepada email MOE? Nampak saya tak jelas lah sebab tak bergema. Bukan, saya mau tanya, itu Google Class buat pada email persendirian ataupun pada MOE? Saya cadangkan cikgu buat ID MOE lah sebab murid cikgu semua je ID MOE kan. Kalau boleh cikgu praktikalkan terus dalam ID MOE. Kerana saya takut nanti suatu hari kalau MOE Google Classroom ini diambil balik. Saya tak jelas ni, ada yang dengar jelas tak? Beritahu saya, Suhaidi jelas tak? Saya tak jelas. Okay. Dia kata kalau dia takut MOE ni akan block macam fraud. Macam tu POE, dia tarik balik nanti.
takut kena balik tarik. So tak ada masalah benda tu. So dia sekiranya macam Cikgu Alia cakap tadi, okay, kita boleh sebaiknya kita guna akaun MOE. Sebab apa? Sebab murid kita berada di akaun MOE. Senang kita nak masuk bahan. Kalau kita guna akaun yang lain akan masalah. Kita nak transfer nak share folder dia memang banyak step dia. Susah. Sekiranya katakanlah kita andaikanlah dalam 10 tahun tiba-tiba lah tukar alternatif yang lain kan. Dia tak guna dah Google Classroom, mungkin guna yang lebih canggih lagi. Mungkin kita tak tahu kan akan datang. So tak ada masalah, benda tu dia simpan macam kata Cikgu Alia cerita tadi, bila kita create kelas automatic dia akan Google Classroom akan create satu folder. Folder tu jadi bahan kita, bahan rujukan kita. Folder tu akan jadi bahan apa Allah SWT sebagai evidence. Evidence murid, apa yang murid buat, tugasan murid buat, semua simpan dalam folder tu. So tu jadi evidence untuk kita tunjukkan sebagai ketaksiran kita lah. Okay, jelas kan cikgu? Okay, jelas. Terima kasih. Okay, sama. Ada lagi nak tanya? Puan kata kita try buat dulu, lepas tu tugasan tu kita, Puan nak tengok ke macam mana? Nak hantar ke mana? Nanti dia tugasan tu saya buat dalam IGC tu. Tugasan ni bukan buat apa cikgu snap je kelas je cikgu dah buat. Yang dah buat. Macam semalam yang cikgu buat profile tu, snap gambar je. Tunjukkan cikgu dah ada kelas, dah buat kelas yang dah ada topik. Macam tu je. Kalau cikgu dah ada kelas pun cikgu pakai je yang cikgu dah buat kelas. Dia ada. Cuma saya nak tahu apa yang saya mengajar hari ni cikgu buat ke tidak. Kalau dah ada, ambil je yang sedia ada. Kalau tak ada, create lah kelas sebab tadi kita belajar buat kelas. Ya cikgu, boleh faham? Boleh. Maknanya nak tunjukkan kat mana tu, nak hantar kat mana? Nak hantar nanti saya buat. Saya akan bagi dekat kelas ni, kelas Negeri 9 ni kan. Nanti kita akan buat tugasan dekat kelas UG macam semalam yang kita buat tugasan apa? Ada yang tak dapat masuk kelas tak? Itu je, buat macam tu je. Bukan susah pun, cikgu snap je. Malam datang kelas tak? Datang tak kelas malam? Cikgu kena ambil macam ni je cikgu. Cikgu ambil muka depan ni, okay. Snap gambar muka depan ni. Lepas tu cikgu snap dekat kelas work ada tata bahasa. Cukup lah. Dia tahu cikgu dah buat. Cikgu dah buat. Jadi kalau cikgu dah ada kelas sedia ada, cikgu yang dah buat kat sekolah belajar dulu, cikgu pun boleh buat, ambil gambar tu dengan kelas work cikgu. Cikgu snap je gambar, masukkan dalam tugasan yang kita akan buat kat sini. Boleh cikgu? Tak apa, nanti cikgu bila kita, ini belum siap lagi. Nanti bila kita nak buat tugasan, nanti kita akan maklumkan dan kita guide cikgu macam mana nak buat. Boleh Boleh cikgu? Okey. Okey, ada lagi? Ada lagi? Ada dah? Kita tengok je apa benda yang mesej tulis tu. Kami nak sijil, Saya nanti bila dah habis belajar nanti, kita bagi 3 jam ke 4 jam saya akan buat link untuk SPL. Kami nak sijil lawa tu. SPL di bawah SPL ni. SPL Jabatan Negeri 9. Jabatan Pendidikan Negeri 9. Boleh? Kami nak sijil lawa, Okey, sijil awal kemudian. Lepas habis belajar buat tugasan, saya tengok ada yang tak buat tugasan, saya tak bagi lah. Okey. Apa yang dapat penuh je. Kita buat total point, tak ada musik je. Korang takut tak masuk kelas? Boleh?
Bye-bye. Kita Boleh. nak tanya lagi. Hari ni semua kelas beginner Kelas yang pandai-pandai nanti kita tanya dia apa dia belajar kat sana. Dia tanya sijil Kelas lah. pandai. Kelas pandai tanya sijil. Kelas pandai tu. Sijil tak generate. Kelas pandai kita panggil kelas apa? Dia dah belajar banyak. Dia dah belajar banyak. Kita mula daripada awal. Okey, sama-sama semua cikgu. Boleh kalau ada kelas kita snack peek sebagai tugasan. Boleh kalau dah ada kelas snack je. Pandai cikgu, okey? Bila kelas seterusnya nanti kami akan masukkan dalam Google Calendar lah. Akan invite lagi tu. Kelas seterusnya kita akan invite dalam Google Calendar. Cikgu kena Google Calendar tu nanti dia akan hantar notification dalam email juga. Jangan risau Ini level, ini alamak dah lama jawab. Ini level beginners. Level newbie, newbie. Baby semua. Okay. Okay dah. Tak ada CJ lagi. Sekarang ni tak ada CJ lagi. Bila dah habis semua satu sesi untuk sesi basic kita akan bagi CJ. Nak SPL? Boleh? SPL pun sama. SPL pun sama. 3 jam SPL nak berapa jam? Semalam sejam. 2 hari. Hari ni sejam. Hari semalam 2 jam. 2 jam Bagilah 12 ni 2 hari. Tapi kena isi borang nanti. Saya buat borang tapi kena isi ada nombor IC lah sebab saya nak masukkan. Bukan korang kena masukkan. Saya kena masukkan. Tekan nombor IC yang betul. Nanti kita buat borang. Okey. Boleh? Dia tak nak keluar ni. Saya minta diri dulu. Okey, terima kasih Cikgu Yosef. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Kita orang takkan tinggalkan kelas lagi. Anak murid tak tinggal kelas. Okey, terima kasih Puan Ella. Okey, sama. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Terima kasih juga kerana habiskan masa bersama saya hari ini. 1.5 jam. Tak habiskan menuntut ilmu Okey. Halo. Ini dah boleh habis stop recording Rekod kan? Rekod sampai